Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Faika binti Muhammad Fauzi daripada SK Datuk Wan Kemara, Changlun, Kedah akan melakukan pembentangan sempena seminar Darul Aman 2021. Tajuk kajian saya adalah Think Group Share TGS meningkatkan kemahiran berkongsi dalam kalangan murid pendidikan khas. Pendahuluan, di Malaysia, pendidikan khas disediakan untuk membantu murid mengatasi masalah kelemahan menguasai kemahiran asas iaitu membaca, menulis, mengira. Pendekatan belajar melalui bermain bukan sahaja dapat membantu memberi keseronokan semasa pembelajaran tetapi juga membantu perkembangan jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial murid iaitu JERIS. Menurut Pellegrini 2009, semasa bermain dan bersosial, kanak-kanak dapat berkomunikasi dengan efektif antara satu sama lain secara lisan dan juga bukan lisan. Untuk memulakan interaksi kooperatif, rangsangan perlu disediakan dan menetapkan tujuan interaksi. Okey. Penyataan masalah. Masalah yang dapat dikenal pasti dalam kalangan murid pendidikan khas ni, masalah pertama dia adalah masalah berkongsi bahan semasa aktiviti kumpulan dijalankan. Oleh sebab masalah tingkah laku berkongsi ni, fokus utama dalam kajian ini adalah untuk membina kemahiran sosial iaitu murid-murid menggunakan kemahiran sosial emosi dalam interaksi dan kemudiannya berkongsi idea, barangan dan juga peralatan. Aspek penting dalam perkembangan sosial emosi adalah perkembangan sosial dan tingkah laku pro-sosial. Kemahiran berkongsi turut menjadi salah satu standard pembelajaran tunjang perkembangan sosial emosi dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Ini dapat dilihat dalam KPM 2010. Sorotan kajian berdasarkan Schwartz-Meissen 2010, main kooperatif membolehkan kanak-kanak untuk mencari pengetahuan bersama untuk mewujudkan matlamat yang sama melalui interaksi dalam permainan. Ini boleh menggalakkan pelibatan kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan. Oleh itu, penggunaan tema yang dicadangkan diaplikasikan dalam pembelajaran supaya boleh menyokong dan meningkatkan proses penyelesaian masalah kanak-kanak. Contohnya, dalam perancangan, proses kerjasama, pelibatan, perbincangan dan juga penelitian, iaitu menurut Ramani 2013. Selain itu, Brogler, Giron dan juga Giacomini 2013 juga mengatakan bahawa kemahiran berkongsi ini bukan sahaja dilahirkan secara semula jadi, tetapi ia memerlukan satu kemahiran yang perlu dipelajari. Okey, objektif kajian saya ada dua. Penggunaan GS membantu meningkatkan kemahiran berkongsi dalam kalangan murid pendidikan khas. Yang kedua, penggunaan TGS ni membantu memupuk nilai kerjasama kalangan murid pendidikan khas. Soalan kajian saya ada dua. Yang pertama, adakah penggunaan TGS ni membantu meningkatkan kemahiran berkongsi antara kalangan murid pendidikan khas? Dan yang kedua, adakah penggunaan TGS membantu memupuk nilai kerjasama antara kalangan murid pendidikan khas? Metodologi. Pertama sekali, kita tengok daripada segi kaedah kajian, saya melakukan 3 jenis kaedah iaitu pemerhatian, temubual, soal CD. Persimpulan kajian saya adalah bersumber tidak rawak kerana saya menggunakan responden daripada murid pendidikan khas yang berumur 6 hingga 12 tahun yang berada dalam kelas pendidikan khas sahaja, iaitu sebanyak 4 orang responden. Instrumen kajian saya adalah data kualitatif berbentuk deskriptif. Okey, tengok ni cara penampilan data saya. Daripada pemerhatian saya buat senarai semak. Daripada temubual saya telah merekodkan audio dan juga video semasa proses intervensi tersebut. Ketiga, daripada analisis dokumen saya membuat rekod anekdot bagi setiap aktiviti yang dijalankan. Daripada dapatan kajian saya tu, kita dapat lihat bahawa bilangan kekerapan sebelum intervensi dan juga selepas intervensi menunjukkan keberkesanan teknik penggunaan TGS ini
dapat meningkatkan kemahiran berkongsi dalam kalangan murid pendidikan khas. Nilai murni kerjasama juga dapat dipupuk apabila responden menunjukkan kerjasama semasa aktiviti dijalankan. Masa TJS ni dilaksanakan, kita dapat lihat bahawa responden ini menunjukkan peningkatan yang baik dalam kemahiran berkongsi dan juga kerjasama mereka. Kita lihat jadual di atas menunjukkan bahawa perbandingan prestasi perkembangan sosio-emosi sebelum intervensi dan juga selepas intervensi. Skala yang saya gunakan adalah metode successive interval iaitu MSI. Metode ni diubah sesuai untuk menaikkan skala pengukuran ordiner kepada interval supaya pengubahsuaian dilaksanakan sesuai dengan aplikasi kajian. Berdasarkan kajian ini kita dapat lihat bahawa TJS ni dapat meningkatkan sosio-emosi kanak-kanak. Seterusnya kita lihat pula graf yang menunjukkan bahawa peningkatan tingkah laku berkongsi ni semakin baik selepas intervensi dilaksanakan. Kita nampak kat sini murid-murid tu saling membantu nak susun blok, lepas tu untuk menyimpan barang. Mereka ada komunikasi sosio-emosi tersebut semasa aktiviti dijalankan. Perbincangan, saya mencadangkan bahawa setiap item khas disediakan bagi setiap intervensi sebab dia ada lisan, tugasan dan juga aktiviti. Jadi pelaksanaan tu lebih jelas jika kita lakukan setiap item tu, setiap peringkat ada item-item tertentu. Aspek kedua adalah cara pelaksanaan dia. Saya hanya menggunakan set.c tetapi langkah-langkah tu saya tak buat lagi. Jadi saya mencadangkan intervensi TJS ini dilaksanakan bagi setiap langkah-langkah dalam PDP. Seterusnya, saya juga mencadangkan agar aspek-aspek lain juga bukan sosio-emosi saja yang kita boleh gunakan teknik ini. Aspek-aspek lain pun, tunjuk-tunjuk lain pun boleh digunakan melalui TJS ini. Dengan cara ini, saya berharap JRIS dapat dicapai melalui TJS. Kesimpulan yang saya dapat lakukan adalah penggunaan teknik TJS ini memberikan impak yang positif kepada responden kajian. Ini bertetapan dengan prinsip pendidikan khas yang merupakan peluang kepada OKU untuk mempelajari latihan dan juga ilmu supaya mereka tidak terikut dalam bermasyarakat kerana mereka dah pandai untuk berkomunikasi dan juga bersosial dengan orang lain juga. Jadi saya rasa selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 untuk menjadikan sistem pendidikan di Malaysia ni holistik, progresif, bermoral dan juga bertaraf dunia ke arah perkembangan potensi individu dan melahirkan model insan yang seimbang dan harmonis ini dapat dicapai. Tambahan pula pendidikan khas ni memerlukan pendekatan yang lebih strategik berstruktur dengan bantuan khas, sokongan dan juga perancangan pengajaran yang sesuai yang dilaksanakan mengikut potensi dan juga keperluan mereka. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Jika anda ada sebarang cadangan, komen atau ni boleh emailkan kepada saya seperti email yang tertera. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum.